تسليما. الحمد لله قائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah yang disampaikan pada hari ini yang bertajuk Mendaki Tangga Masjid. Muslimin yang dirahmati sekalian, masjid dan surau adalah tempat yang suci dan mulia di sisi agama Islam. Ianya adalah tempat untuk kita beribadat, menunaikan solat-solat fardu secara berjemaah dan juga tempat ibadah-ibadah sunat yang lain seperti solat nawafil, membaca Quran, berzikir dan juga ibadah sunat yang lain serta pengajian agama. Bahkan fungsi masjid yang sebenar adalah lebih luas lagi sebagai pusat komuniti, pusat kegiatan dakwah dan juga pusat pengajian bagi masyarakat setempat. Masjid-masjid dan surau di negeri Selangor ini dibina dengan lebih indah, kondusif, bahkan ada yang dilengkapi dengan teknologi yang terkini. Selain itu, pentadbiran dan pengurusan masjid adalah perlu dikemaskinikan, terutamanya mekanisme ataupun cara yang bercirikan profesional dan segenap sistem pengurusan serta pentadbiran masjid. Ini adalah kerana pembangunan dan kecemerlangan ummah bermula sejauh mana keberkesanan penggerak dalam melaksanakan ibadah. Seperti yang kita fahami sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan tempat ibadah semata-mata tetapi merupakan pusat kegiatan dakwah yang luas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, baginda singgah di satu tempat yang dikenali sebagai Quba. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina sebuah masjid yang pertama dalam sejarah ketamadunan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sesudahnya sahabat dan juga Rasulullah di kota Madinah, mereka telah mendirikan Masjid Madinah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid juga menjadi tempat untuk meningkatkan keimanan para sahabatnya. Dalam masa yang sama, masjid juga digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pengajian Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang membawa maksud, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain melainkan Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kita lihat pada hari ini
Masjid begitu indah, tersegam indah di setiap negeri, terutama di negeri Selangor ini. Memakmurkan masjid mempunyai kesan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualiti hidup masyarakat di dalam negara, khususnya negeri Selangor Darul Ihsan. Oleh kerana itu, Muslim harus berperanan dalam memakmurkan, kerana kita adalah khalifah di muka bumi ini. Namun begitu, dari masa ke semasa ia berubah banyak fungsi serta peranan dalam menerangkan apakah fungsi sebenar sesebuah masjid dalam Islam. Di Malaysia, sejarah kewujudan masjid juga dapat dilihat serta diambil iktibar oleh semua, bahawa tempat yang penting ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana masjid dan surau memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran dan juga penyebaran agama Islam. Tambahan lagi, pengertian sebenar masjid serta fungsi masjid memainkan peranan yang penting dalam sesebuah kawasan dalam mentadbirkan sesebuah tamadun. Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat tempat ibadah dan dakwah bagi umat Islam, marilah kita harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid itu tempat penyebaran dakwah. Dari masjid jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masyarakat baru Madinah. Ahli Sufah adalah golongan orang yang terbit dari kesedaran masjid. Mereka banyak mengambil manfaat dan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana masjid ini mereka menjadikan kesempatan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat, iaitu dari ratusan ahli sufah yang banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat yang lain. Tradisi menjadikan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para ulama dalam mengembangkan risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di era moden pada masa kini, kita mempunyai peranan yang cukup besar untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid mempunyai dua pengertian, iaitu hissi dan maknawi. Hissi berarti membangun masjid secara fizikal, membersihkannya dan melengkapi dalam pelbagai sudut. Sedangkan memakmurkan masjid secara maknawi adalah mengimarahkan masjid dan solat berjemaah. Kerana telah disebutkan bahawa solat berjemaah itu ganjarannya 27 kali dan berbanding dengan solat secara berseorangan. Di samping itu, kita harus mempromosikan masjid sebagai wadah penyatuan kepada umat Islam, terutama masyarakat setempat. Namun, saudara dan saudari sidang Jumaat yang dikasihi, persoalannya, berapa ramaikah kita yang sanggup pergi ke masjid dibandingkan dengan kesanggupan bercuti ke luar negara? Berapa ramaikah yang sanggup mendaki tangga anak-anak masjid ini? Sesungguhnya perjalanan terjauh dan terhebat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Ini kerana jauhnya kita dengan masjid tidak diukur dengan langkah, tetapi diukur dengan hati. Sejauh manapun masjid dan surau pasti akan dapat dijangkau sekiranya hati sudah terpaut. Namun jika hati semakin jauh daripada masjid, sedekat mana pun tidak akan terjangkau olehnya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadikan kita punya diri ini terus mara ke hadapan untuk bersama menjadi pejuang-pejuang di saf hadapan masjid. Saudara dan saudari sidang Jumaat yang dihormati,
Ketika ini musim pandemik COVID-19 telah berlaku. Kita lihat bahawa masjid-masjid dan surau telah diarahkan oleh pemerintah untuk ditutup. Di sini kita lihat betapa sayunya masjid dan surau, tiada orang yang pergi dan mengimarahkannya. Hari demi hari kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini terus reda dan juga kita boleh bersama. Alhamdulillah, setelah PKP berlangsung selama 2 bulan, kita telah diarahkan oleh pemerintah untuk mengimarahkan masjid semula, walaupun bilangan tidak ramai, tetapi rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lama tidak diimarahkan, telah diimarahkan. Mari kita bersama-sama berdoa juga agar selepas ini kita dapat kembali menghadirkan diri di dalam masjid, kerana masjid itu ada tempat yang paling tenang setenang-tenangnya. Tiada panggilan yang penting selain panggilan ilahi. Menghadirkan diri ke masjid menunaikan ibadah solat fardu berjemaah pada awal waktu adalah merupakan tanggungjawab seorang muslim. Bila nikmat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika pandemik ini, barulah kita rasa betapa nikmatnya panggilan untuk kita ke masjid. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga telah menyatakan, sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masjid, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkahnya itu salah satunya menghapuskan dosa dan salah satunya adalah mengangkat darjat. Riwayat Muslim. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya banyak kelebihan beribadat di masjid dan di surau berbanding beribadat di rumah. Hati ini lebih tenang berada di masjid dan jiwa seakan-akan tidak terkenangkan perkara yang lain. Apabila kita berada di masjid, aura positif bukan aura ke-19. Aura ini adalah aura yang melupakan kita dengan perkara yang di luar dan kita khusyuk melakukan ibadah. Kerana perasaan ini, orang yang selalu pergi ke masjid akan merasainya. Apatah lagi jika kita boleh menunaikan ibadah iktikaf, iaitu ibadah yang boleh dilakukan dalam masjid, diniatkan, maka pahala bagi kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda bahawa mengatakan, Nabi telah berkata, sesungguhnya aku bertekad supaya solat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat Jumaat, lalu aku akan perintahkan agar dibakar rumah mereka. Riwayat Al-Bukhari. Masjid merupakan tempat kaum muslimin seperti mana yang disebutkan tadi berperanan sebagai pusat intelektual bagi semua masyarakat. Nabi SAW telah mendirikan masjid di Quba, seperti mana yang dinyatakan bahawa Masjid Quba, masjid pertama, itu adalah tanda ketamadunan kita bersama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Saudara yang dikasihi sekalian, dari aspek perkembangan remaja, bahawa terlihat bahawa perkembangan remaja masjid dan masyarakat mampu menjadi sebagai penerus cita-cita, kerana dekat ini merupakan tingkat anak muda. Di dalam potensi yang kita lihat bahawa mereka ini adalah penerus legasi dan juga waris kepada generasi masjid. Firman Allah SWT yang boleh kita lihat, iaitu Allah mentegaskan tanggungjawab kita dalam usaha mempersiap dan meningkatkan peranan masyarakat, khususnya remaja yang didik melalui institusi masjid sebagai latihan kepimpinan buat mereka. Di antara matlamat yang telah digariskan
untuk remaja generasi yang seterusnya adalah pertama, menjelaskan kepada umat Islam bahawa mempraktikkan agama Allah adalah penting dalam kehidupan seharian agar tidak terpesong dari ajaran Islam. Yang kedua, mendedahkan bahaya ideologi barat jika ia tidak bendung di peringkat awal. Yang ketiga, menyedarkan umat Islam bahawa tanggungjawab mereka sangat besar dalam menangani isu-isu yang akan datang. Sidang Jumaat yang dirahmati, sesungguhnya banyak kelebihan di masjid, di surau berbanding di rumah. Hati kita seperti seolah-olah tidak memikirkan apa-apa. Hati kita akan tenang seperti setenang-tenang air. Marilah kita bersama-sama menjadikan masjid itu sebagai tempat kita, tempat seharian kita untuk kita terus memarah. Marilah kita bersama-sama menjadikan bahawa masjid ini sebagai tempat nombor satu di dalam jiwa. Hati yang terpaut pada masjid adalah hati yang sentiasa memohon keampunan daripada Allah. Hadirin yang dirahmati, oleh itu marilah kita sama-sama berazam dan berusaha untuk menghadirkan diri ke masjid, mendaki anak-anak tangga yang ada di masjid, membuka paip-paip yang ada di masjid, membentangkan dan kita sujud pada sejadah yang ada di masjid. Kemudian jika boleh 5 waktu kita bersama di dalam solat berjemaah. Dan di sinilah permulaan bagi silaturahim bagi semua masyarakat yang ada. Hadirin yang berbahagia sekalian, mengakhiri ubah ini, marilah kita sama-sama hayati beberapa tausiah dari khutbah ini yang dijadikan pengajaran dan juga pendoman dalam hidup. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini semua perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, umat Islam wajib meyakini bahawa solat berjemaah di masjid merupakan salah satu tuntutan yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berlomba-lomba meraih pahala dan juga menghapuskan dosa, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Allah yang Maha Pengampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقواه فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami dan keberkatan kepada kami negeri ini yang terus maju, sejahtera dan berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada bencana dan wabak penyakit seperti Covid. Allahumma yanda'fal bala' idfa 'anna hadzal waba' والبلاء المرض والشداء والمحن بلطفك يا لطيف إنك كل شيء قدير وباء إجاب الجادر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأسأله من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.